Penjelajahan Spice Route dan laluan sutera zaman dulu terpaksa menempuh lanskap bumi yang berbeza, silih berganti. Antaranya, meredah hutan pokok pine seumpama ini yang menganjur di sepanjang daerah pedalaman Turki. Walaupun hutan seumpama ini membentuk halangan kepada pergerakan karawan rempah zaman silam, namun ia juga memberi rahmat kepada pedagang lampau, menggunakannya sebagai sumber kayu untuk membaiki kenderaan mereka sepanjang perjalanan. Perubahan lanskap mula ketara apabila tiba di kawasan pinggir daerah Isparta ini. Nak tahu apa yang ada di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang wangi. Nak tahu? Inilah dia hasil kawasan pergunungan Isparta yang memang terkenal dengan hasil rosnya. Inilah bunga ros dari spesies Damas. Damas mengambil sempena nama bandar Damaskus di Syria. Jenis bunga ros ini dianggap paling harum dan berperisa tinggi. Sekali imbas, nampak senang saja mereka memetik bunga ros dari tangkainya. Tapi sebenarnya taklah mudah seperti yang dijangka. Jika dilihat lebih dekat, terdapat duri-duri kecil di sepanjang tangkai ros ini. Alah, bisa tegar biasa. Apakah pertalian bunga ros ini dengan Spice Route? Sebenarnya, pati bunga ros sejak berzaman digunakan sebagai sebahagian dari perisa masakan dan minuman di India hinggalah ke Morocco. Jika kelopak bunga saffron tergolong dalam rempah, maka kelopak bunga ros ini juga boleh dianggap sebagai sebahagian dari bahan rempah. Kawasan ladang yang seluas mata memandang ini tanpa sempadan bukan milik perseorangan. Sebaliknya, ia milik ramai pekebun kecil yang mewarisi tanah ini sejak turun-temurun. Masing-masing menghormati had kawasan milik mereka. Peladangan ros bukan baru bermula di sini. Ia diperkembangkan secara komersial ketika zaman kerajaan Osmania abad ke-16. Musim menuai hanya 20 hingga 40 hari sahaja dalam setahun. Bunga ros ini terpaksa dipetik seawal subuh dan berakhir sebelum jam 11 pagi kerana kandungan minyaknya pada waktu pagi berada pada paras tertinggi. Hanya bunga yang matang sahaja dikutip, yang lain ditinggalkan untuk kembang. Mereka terpaksa bergegas memetik dan menghantar seberapa segera untuk diproses, kerana semua hasil kutipan bunga ros mesti sampai ke kilang selewatnya 11.30 pagi. Sekarang, saya juga terpaksa bergegas menuju ke tempat memproses bunga ini di Sebat. Walaupun kilang ini memiliki peralatan memproses antara yang termoden di dunia, namun mereka masih menyimpan contoh peralatan tradisional yang masih boleh berfungsi hingga ke hari ini. Sebenarnya, bahan yang mula-mula disuling dalam sejarah penyulingan moden ialah bunga ros. Inilah dia antara kaedah penyulingan terawal dalam tamadun manusia. Dan menariknya tentang kaedah ini, ia telah diperkenalkan dalam tamadun Islam lebih 1000 tahun yang lalu. Mula-mula, air dimasukkan ke dalam takungan. Sementara itu, bunga ros yang baru tiba di kilang ini tidak berlengah, terus dibawa untuk dileraikan. Lampu langsung tidak dipasang untuk mengelak kelopak bunga layu akibat pancaran cahaya. Bayangkan, untuk menghasilkan 1 kilo pati minyak ros memerlukan 5,000 kilo bunga ros ini. Setelah terlerai, barulah dibawa untuk disuling. Kelopak ini dimasukkan ke dalam tangki ini
yang telah berisi air. Sekarang, kedua-dua takungan siap untuk ditutup. Kaedah membalut menggunakan kain yang dilumurkan dengan tanah liat paling praktikal untuk memerangkap wap dari keluar sewaktu dipanaskan. Sekarang, masa untuk menghidupkan api. Inilah konsep penyulingan yang diasaskan oleh sarjana Muslim dan bapa kimia moden Jabir Hayyan dalam abad ke-9. Pati ros yang terhasil dari kaedah penyulingan ini sampai ke pengetahuan masyarakat Eropah hanya dalam abad ke-14. Hasil pati minyak ros dikenali di barat sebagai ros Otto. Colokan Otto sebenarnya diambil dari perkataan Ottoman, iaitu Empire Osmania. Peringkat merebus bunga ros ini sahaja memakan masa 3 jam. Uniknya, bekas takungan air dan lubang saluran air semuanya diperbuat daripada kayu. Ranting kayu yang menjadi penutup saluran air dibuka waktu ini untuk menyalurkan air ke bahagian bawah kondenser yang panas. Kaedah penyiraman ini, pengaruh sejuk pada kondenser berperanan menukarkan wap dalam kondenser kepada buih-buih kecil yang kemudiannya bertukar kembali menjadi bentuk cecair. Di peringkat awal penyulingan ini, yang lebih menyerlah ialah pati air ros. Sebenarnya, pati air ros adalah produk sampingan yang terhasil daripada proses penghasilan minyak ros. Mengikut cara tradisional, proses penyulingan akan diulang berkali-kali selama 6 bulan bagi mendapatkan pati sebenar minyak pati dan air ros yang tulen. Pekerja terpaksa mengeluarkan bahan yang telah disuling terlebih dahulu. Hampas ini pula tidak dibuang. Sebaliknya, dijadikan baja perapan. Kalau di Arab Saudi, sajian hampas bunga ros ini dijadikan makanan lembu untuk menghasilkan susu berperisa ros. Lihatlah hasil minyak ros di bahagian atas berbanding air ros di bahagian bawah yang terhasil dalam peringkat penyulingan pertama. Hari ini, 1 gram pati minyak ros sahaja berharga lebih RM200. Cukup mahal. Kegunaannya kini berkembang dalam campuran bahan kosmetik seperti aromaterapi, toner kulit dan krim anti penuaan. Dan negara Turki kini menguasai 40% pasaran minyak ros dunia. Penjelajahan seterusnya memasuki daerah Konya yang terletak di Anatolia Tengah. Daerah ini menghasilkan daging biri-biri terbesar di Turki. Kambing biri-biri jenis Karaman ini adalah spesies utama yang menghuni Anatolia Tengah. Spesies ini terkenal di Turki kerana keenakan dagingnya. Sudah pasti, pengaruh masakan di daerah Anatolia Tengah ini tidak terlepas dari sajian berasaskan kambing jenis ini. Dan Konya salah satu bandar di Turki yang disebut memiliki kemahiran itu. Difahamkan di kawasan perumahan bandar ini tersedia tempahan khas khidmat memasak daging biri-biri cara tradisional Konya. Rupa-rupanya inilah tempatnya. Tapi sekarang dia sedang merebus bayam untuk makan tengah hari keluarganya. Yang menarik di sini bukanlah bayamnya, tetapi dapur dalam tanahnya. 7 lubang yang terdapat di sini mampu memasak 14 ekor kambing sekaligus. Inilah tempat memasak dalam tanah yang kekal diperbuat daripada campuran tanah liat dan jerami. Tak ubah seperti mana ianya terasas di Turki lebih 2000 tahun yang lalu. Sementara menanti api menjadi bara,
Kambing yang telah disiap dicuci dibawa ke bahagian dapur tandir. Masakan tradisi ini perlu menggunakan seekor kambing sekaligus. Resepi yang akan dibuat dikenali sebagai kuzu kebab. Kuzu bermaksud kambing dan kebab ialah daging yang dibakar. Mari kita tengok cara penyediaan awal kambing mentah ini. Mula-mula disiap sedikit bahagian kaki depan dan belakang. Sekarang barulah dilumur campuran serbuk rempah.